Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi war rasul minin. Allahumma aghnina bihalal harami wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasruqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah ma sya'allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala Dia Maha insya-Allah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin ya. Saya masih dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lupa. Saya nak sambung lagi ya, bukan ulang tapi ada yang tak habis lagi daripada bab pertama, bab ikhlas ya. Siapa yang ada kitab baru muka surat muka surat 5 ya. Siapa yang kitab lama kena cari muka surat itu, kitab baru, kitab lama. Kitab baru muka surat 5, kitab lama kena cari bab ikhlas, bab pertama. Bab ikhlas, bab pertama, cari seorang ahli hikmat. Seorang ahli hikmat yang beramal dengan riak. Ataupun bawah tu ada hadis, ada firman Allah Ta'ala surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu. Awal, bab yang awal sekali. Mungkin dalam muka surat 6 ke 7. Wa qadimna ila ma amilu. Tengok. Ada, jumpa. Awal-awal lagi bab ikhlas.
InsyaAllah malam ni saya sentuh sikit bab hijrah, kemudian kita sentuh dengan kitab. Kita dah baca Fatihah belum? Dah InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillah kita jumpa untuk teruskan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi yang lalai ataupun yang lupa. Bab masih lagi tak habis, iaitu bab ikhlas. Walaupun dah lama sini tapi kita masih bab ikhlas. Seorang ahli hikmat berkata, contoh orang yang beramal dengan riak atau sum'ah itu bagaikan orang keluar ke pasar mengisi kantungnya dengan batu, sehingga orang-orang yang melihat kantungnya semua berasa kagum dan berkata, alangkah penuhnya kantung wang orang itu, tetapi sama sekali tidak berguna baginya, sebab tidak dapat dibelikan apa-apa, hanya semata-mata mendapat pujian orang. Demikian pula orang yang beramal dengan riak sum'ah, tidak ada pahalanya di akhirat. Ini bab ikhlas, ya, bab awal-awal lagi. Buku lama mungkin dalam buku surat 6 atau 7, ya. Bab ikhlas, ya. Diceritakan beramal yang dengan riak ataupun sum'ah bagaikan orang keluar ke pasar bawa duit, tapi sebenarnya dia bukan bawa duit, bawa batu, bawa pasir. Nampak poket macam penuh, rupanya kosong. Sama juga kita beramal dengan riak, niat nak tunjuk orang, bukan nak tunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah bagi sekarang, ya, masih lagi berumur, masih lagi panjang umur kita untuk beramal, ya, ada saki-baki hidup kita. Sampailah hari ni 7 Muharram, kita masih hidup, masih bernyawa lagi. Sahabat-sahabat kita dah tak ada, dah pergi seorang demi seorang. Maksudnya giliran kita tak tahu bila. Bukan tak tahu bila, bila-bila. Maksudnya tengok masa, tengok tempat. Cukup masa, cukup tempat. Tak payah nak share dah. Allah bagi tahu cabut nyawa, maka tercabutlah nyawa kita. Itu yang dikatakan dalam kitab lama. Bila orang yang betul-betul mukmin, orang yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala, tercabut saja nyawa dia, masuk bab mati, ditangisi bumi, ditangisi langit. Ini ada diceritakan dalam kitab lama daripada Brunei. Saya dapat daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus yang dah pergi pun, ya. Tajuk cerita ni, tajuk buku ni Jambatan ke Akhirat. Tuan-tuan carilah, mungkin ada di kedai, ya. Jambatan ke Akhirat. Maksudnya bila mati saja orang yang takwa betul-betul dengan Allah Ta'ala, ditangisi bumi ataupun tanah. Pasal apa? Bila mati saja seorang tu, orang yang selalu ingat Allah Ta'ala, orang yang tak berhenti zikrullah, orang yang tak berhenti sujud di atas bumi Allah, menangis bumi. Pasal apa? Berhentinya amal ibadah seseorang itu. Meraung bumi, tanah tu meraung. Pasal apa? Orang yang beriman, orang yang takut dengan Allah Ta'ala tu, dah tak ada bumi kata. Masuk ia dalam tanah, mati hamba tersebut, dipeluknya tanah macam baby dipeluk ibunya sendiri. Tapi syaratnya dia betul-betul takwa dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, ditangisi oleh langit. Pasal langit ada 2 pintu. Satu pintu rezeki, satu lagi pintu amal ibadat, pintu kebajikan. Bila orang tu mati je, orang yang takut dengan Allah Ta'ala tu mati saja, dicabut nyawa, maka tertutuplah pintu rezeki dia, tertutuplah pintu amal kebajikan dia. Orang kata games over, habis. Nampak? Menangis langit, menangis. Pasal apa? Bila tertutup pintu
langit tak terima lagi amal ibadat seorang itu. Dia tahu hamba tu memang hebat. Mana dia pergi, teringatkan Allah Ta'ala. Bila teringatkan Allah Ta'ala, dia tak berhenti. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tahlil, dia tak payah tunggu orang mati. Dia tahlil dulu sebelum dia mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak ada gia pun, pasal dia tak kejarkan lauk. Yang selalu ada gia tu dia pasal kejar lauk, kata Datuk Semi Kamus. Ya, ada gia 1, gia 2, gia 3. Tahlil tu sering disebut nama Allah Ta'ala, teringat kesana kemari pun masih lagi dengan Allah Ta'ala. Tu pintu amal kebajikan terbuka, mati saja tertutup pintu amal tu, menangis langit. Yang kedua, pintu yang kedua, pintu rezeki hamba tersebut. Hamba yang hebat, hamba yang qanaah, bersyukur apa yang Allah bagi dia, terima je. Tak dikomplain, tak diselewengkan, dapat pun tak diselewengkan. Dibelanjakan harta tu kepada yang sebenarnya. Dapat cantik, dibelanjakan cara cantik. Cantik maksudnya apa? Cantik tu dipimpin Allah. Daripada halal dibelanjakan kepada yang halal. Pasal apa? Dia tahu soalan yang paling hebat besok nak dijawab. Harta banyak-banyak engkau dapat datang dari mana? Kemana pula engkau belanjakan? Tu rezeki dia. Maksudnya bila tutup, mati je, dah tak ada bab kebajikan lagi. Bab sedekah dia, bab infak dia. Ada tak dalam Al-Quran? Ada. Baru ni diceritakan dalam My Quran Time. Mula-mula cerita Yahudi, setengah Al-Baqarah. Cerita perangai Yahudi tolak ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah zaman Rasulullah SAW ditolaknya ayat-ayat Allah daripada zaman Musa sampai Isa, sampai akhir sekali Rasulullah SAW ditolaknya. Akhirnya dicampaknya ke belakang ayat-ayat Allah Ta'ala. Kita yang dihidangkan Allah Ta'ala dengan My Quran Time satu hari 4 kali, betul? 4 kali. Saya bukan nak promote, tapi saya rasa itulah hadiah yang Allah bagi hebat. Kita boleh, kalau nak baca sendiri tuan-tuan, nak terjemah sendiri, belum tahu boleh habis Al-Baqarah tu. Kita baca macam tu, nak tadarus tu terfikir bila nak habis, betul? Betul lah kata Ustaz Fazrul. Pasal apa? Syaitan tak berhenti tuan. Kan pegang Quran tu syaitan bisik. Lambat lagi nak habis, lambat lagi, pening kepala, kan betul? Macam-macam cubaan, macam-macam tangguh, macam-macam nak tunda baca Quran. Wahal itulah perisai kita, bekal kita nak menghadap Allah Ta'ala. Nampak? Ditulis campak, kita tak sayangkan Quran tuan-tuan. Kita macam Yahudi juga sebenarnya. Kita mengutuk Yahudi, tapi kadang-kadang perangai kita lebih kurang. Orang Perak kata sameh, betul? Tu orang Parit botol kiri kata sameh. Sebab tu jangan tolak Quran. Sekarang ada bab Quran, pergilah, ikutlah. Kita ni bukan kaya sangat pun, bukan hebat pun kedudukan kita, tapi malu kita dengan TMJ. Tahu TMJ? Siapa tu? JDT punya bos, betul? Main bola hebat. Rupanya dia peminat My Quran Time pun hebat. Dijemputnya, tendak tadabbur dia, qari dia, dijemput. Sayangnya Quran tu yang atas kan, yang duduk dalam istana. Barakah tak? InsyaAllah. Pasal dia sayang bukan kitab orang putih, kitab Al-Quran. Bukan kitab bangsa asing, bukan kitab kafir orang Perak ada. Ini kitab Al-Quran. Takut juga dia walaupun dia istana. Boleh selut lah sepatutnya. Baru ada keberkatan bila pemimpin pentadbir di atas sayangkan Quran. Apa jadi dengan rakyatnya? Hebat rakyatnya. Yang jual jemput-jemput tu pun sayangkan Quran. Wak Mail, Pak Mail, betul? Ditemu juga, rupanya betul. Orang yang sibuk meniaga, bukan korporat tuan-tuan, kuih jemput-jemput aja. Nak menampung 12 anak dia.
Tapi barakah dia sayang Quran sampai dia berani kalau boleh minta Allah Ta'ala panjangkan umurnya sampai hari terakhir My Quran Time 604. Ada 604 muka surat. Hari ni dah masuk juzuk ketiga, dekat dengan juzuk ketiga Al-Imran. Nampak? Tu hijrah tak tu? Hijrah sebenarnya tuan-tuan, hijrah yang paling hebat. Kita terus kepada Al-Quran. Kita dah berumur ni tuan-tuan, cukuplah saya ceritakan sikit ya bab Al-Hijrah kita ni. Lama maknanya kita kena renung hijrah ni penting. Jangan ditengok nombor tahun hijrah tu. Nombor tahun hijrah betul, tahun lepas 1441. Sekarang masuk 1442. Khamis lepas 1 Muharram. Hari ni Khamis, besok pagi 8 Muharram. Hari ni 7 Muharram. Jangan lupa tuan-tuan, cari pahala yang hebat. Besok Khamis 8 Muharram, 9 Muharram, 10 Muharram. Hari apa tuan-tuan? Asyura. Carilah pahala ya. Bila Allah dah hidang hadiah macam ni, takkan tak faham-faham. Sampai bila kita nak muntah darah, orang kata. Orang-orang ni 9 kata, sampai bila kita muntah darah? Makan tak berhenti. Ni besok ada peluang untuk berpuasa Khamis Muharram. Betul? Takut ini Muharram yang terakhir untuk kita. Pasal apa? Kita ni bakal jenazah. Bila kata bakal jenazah, maksudnya akan dihijrah satu lagi alam yang hebat. Kalau tanpa bekal tuan-tuan, apa yang kita nak bawa? Hijrah yang hebat. Hijrah, tahun hijrah ni memang hebat ya. Kita hijrah 141, 142 sekarang ni. Akhirnya kan dah 8 Muharram, besok dah 9, besok dah 8, hari ni 7. Itu nombor yang paling hebat, peruntukan untuk kita meneruskan hidup. Makin lama makin sedikit. Cukup masa Allah panggil ya. Tu balik pada tadi ya, kena renung hijrah. Ini sebab hijrah ya, pasal kita kena renung hijrah macam mana. Ditulis, saya ambil tadi saya di JKR, saya bercerita kat ni 15 hikmah yang saya catatkan daripada Tuan Guru Dr. Sihabuddin di surah Taqwa section 7 Sa'alam ya. 15 hikmah hijrah umat Islam di zaman sekarang. Kena ada. Kalau tak buat, jangan harap nak jadi kuntum khairum ummah. Jangan harap umat yang terbaik dalam dunia. Takkan jadi selain kita ada yang 15 ni. Kena ada. Zaman Rasulullah SAW, hijrah dia 3. Yang pertama, hijrah akidah, zaman Nabi. Yang kedua, hijrah ibadah. Yang ketiga, hijrah ukhwah, menghala ke akhirat. 3 tu zaman Rasulullah. Dah tak ada lagi hijrah ke tempat Madinah, Makkah ke Madinah, dah tak ada lagi lah. Itulah last hijrah yang Rasulullah SAW buat. Kita ada benda sepatutnya kita kena hijrah. Yang pertama dikatakan ulama ni, yang pertama hijrah daripada syirik kepada yang iman. Kita dah Islam Ustaz, mana lagi bab-bab syirik? Jangan tipu. Macam-macam berlaku sekarang, betul? Bab tangkal, bab semah, bab percaya yang karut marut, bab orang boleh sihir daripada internet, bawa orang keluar sihir terus. Macam-macam berlaku. Tangkal memang hebat. Kalau tanya Darus Syifa, kalau tanya Darussalam, macam-macam perangai manusia. Ustaz Azizan, macam-macam perangai manusia bab syirik berlaku ya. Satu tempat, satu negeri kami counselling isteri, suami isteri. Isteri tu mengadu, dalam rumah tu dibuatnya macam temple. Ada keris, ada kerambit, ada kain kuning, supaya keluarga tu takut pada suami tersebut, macam king dalam istana. Ni bukan nak aibkan orang, saya tak sebut siapa, tapi itulah ceritanya bila dia adukan isteri itu. Isteri semayang tapi kesian, tersiksa sepanjang masa. Pasal apa? Kerana suami yang bertopengkan orang ada di dalamnya macam-macam perangai syirik. Dia yakin ada kuasa yang lagi hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang tersilap orang-orang Nasrani. Ingatkan hebatnya ya. Semalam dia punya tadaburkan kaum yang nak bunuh Nabi Isa ya.
Allah dia terlupa. Allah tu lagi hebat. Allah tu maha hebat. On the spot Allah tukar muka sahabat Nabi Isa tu, tukar jadi muka Nabi Isa, terus kena salib. Ni cerita sebenar. Kita kadang-kadang terlupa. Allah boleh buat kita macam-macam on the spot. Yang kita lalui sekarang ni pun on the spot sebenarnya. Allah hantar binatang kecil yang tak nampak. Pasal perangai kita tak nampak yang Allah bagi peringatan sebelum-sebelum ini. Bukan kerajaan Malaysia yang hantar SOP, kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang hantar SOP. Tu yang kita duduk ni pun jauh, satu-satu boleh hilang. Tak berani duduk dekat-dekat, nak salam pun dah style baru dah, tetap dada, betul. Allah macam orang sakit dada, betul. Ni Allah hantar SOP. Nak keluar, dulu kita kata orang pakai niqab, macam-macam kita mengata. Sekarang jantan betina pakai niqab. Betul tak betul? Tak kenal langsung. Nak masuk register online MySejahtera. Nama MySejahtera, yang dalam masuk tak tahu sejahtera atau tidak. Itu satu hal. Allah hantar undang-undang. Dulu semayang rapat-rapat saf, imam kata, betul? Degil kita, sombong juga nak semayang, tempat ada kipas, ada aircon. Sekarang Allah jarakkan 1 meter 1 meter. Sebab tu Allah berhak kata padan muka. Allah berhak, kita tak boleh kata. Allah tu berhak nak mengata apa. Besok sampai ke akhirat, kita tercampak dalam neraka pun dikata juga padan muka kau. Pasal apa? Dah macam-macam peringatan. Ni yang tak nampak ni, Tok Ki kita, Tok Wan kita tak pernah cerita pun binatang C-19 ni, tak pernah cerita pun. Ulama dulu akhir zaman hadis tak pernah cerita. Agak-agak lepas ni kalau degilnya kita, tuan-tuan tahu tak apa yang Allah nak hantar lepas ni? Allah, tuan-tuan, cuba renung. Kita tak tahu apa yang Allah nak hantar lepas ni. Tu di Beirut kita expect benda tu berlaku, tak berlaku. Nak buat baja je, berasap-berasap, blast satu pelabuhan. Nak lari mana, tuan-tuan? Benda buat baja, bukan bom pun. Ya, eloknya patut dekat Israel ni tempat, betul? Allah, tuan-tuan, sepatutnya tempat Yahudi tu. Tapi Allah nak cuba umat Islam. Tapi Beirut tu macam-macam agama ada. Perangai pun macam-macam perangai. Tu yang Allah hantar diujinya. Tak dan, doktor tak dan nak lari, nurse tak dan lagi. Terbenam terus, blast. Bila dah blast, nak lari mana, tuan-tuan? On the spot jadi tulang, on the spot hancur daging, on the spot cedera, cacat, macam-macam. Ranap. Bukan ranap, ada yang ruyup, ada yang raib terus. Tak dapat cari mayat. Allah nak buat macam-macam, tuan-tuan. Tu kena renung kita. Sebab tu kena hijrah. Sebab tu dalam Quran ditadaburkan perangai Yahudi, lepas Yahudi bab infak, bab riba, hujung dia hutang. Kena tengok, tuan-tuan, Quran. Bila baca tu, semuka bau kita menggeletar. Ada rasa menggeletar amaran-amaran Allah Ta'ala. Pasal apa? Dalam Quran ada cerita, dalam Quran ada khabar gembira pun ada, duka cita pun ada. Dalam Quran ada amaran. Apa amarannya? Neraka. Dalam Quran ada berita gembira. Apa dia? Syurga. Sebab tu cari jalan hijrah kita yang sebenar-sebenarnya. Yang kedua, hijrah, ya. Yang kedua, hijrah daripada kekufuran kepada Islam. Bang kafir jangan dah dilayan sangat. Ya, orang kafir memang dah kafir dah. Kita ni Islam dah baca hari innad dina indallahil Islam. Allah kata haram bab riba, bukan haram. Harus, bukan harus. Apa Allah kata? Aku perang riba. Aku perang riba. Kalau perang bukan haram lagi, tuan-tuan. Dalil Al-Quran baru dibacakan dalam TV Al-Hijrah, tersebar dah. Fakta hebat. Haram arak, ada tak? Ada. Kenapa lagi kita nak balik pada bab kekufuran? Tu kalau bila kita berdoa, pentadbiran kita ni cari jalan untuk menegakkan balik. Cari jalan, jangan bersekongkol dengan bab riba. Takut amaran Allah Ta'ala tu terlampau dahsyat. Apalagi arak. Arak Allah tunjukkan berapa orang mati, kan? Sepanjang PKP, berapa orang mati? Dah confirm haram. Bagi peluang juga.
Polis elok-elok, roadblock, tak ada apa nak tahan pun tak sempat. Dibuldosnya, dilanggar macam tu. Macam anak ayam tuan-tuan, menggeletik kena langgar. Budak naik motor dilanggar macam anak ayam. Allah tuan-tuan. Ini bukan bab resis, bukan bab politik. Data tuan-tuan ditunjukkan dalam TV. Kemana tuan-tuan kita? Cuba renung. Sebab tu bila dah haram tuan-tuan, berhentilah ambil cukai pendapatan jualan arak. Berhenti. Cukuplah yang lepas-lepas tu berhenti. Sampai bila kita nak dapat pendapatan bersumberkan yang haram. Ini data daripada Al-Quran. Tolong kita sama-sama berdoa, mohon berhenti bab-bab yang haram. Itu. Yang kufuran yang kedua, hijrah daripada kufur kepada Islam. Yang ketiga, hijrah daripada keduniaan kepada keakhiratan. Dunia sementara. Orang Jawa kata mampir. Mampir apa? Singgah sahaja. Cukup masa Allah panggil. Tu kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Surah Sajadah. Kita baca tiap-tiap subuh Jumaat ni baca subuh, betul? Tok Imam baca. InsyaAllah. Cuba tengok tu ayat tu. Diingatkan kita ni, kita direkori oleh malakul maut sepanjang masa. Janganlah tuan-tuan berhenti bab kufur, berhenti bab kebendaan, berhenti. Dunia ni sementara saja. Yang lepas sudah. Yang ke berapa? 5. Hijrah daripada maksiat kepada taubat. Yang lepas tetap yang lepas. Astaghfirullahalazim. Berhenti yang maksiat tu. Jangan diulang balik. Nak kadang-kadang kita ni nak ulang-ulang balik. Kenapa? Kadang-kadang bab lara, bab dunia ni, bab maksiat, kita nak ulang balik. Tak payahlah, berhentilah. Bab motor besar, motor kecil, berhentilah. Umur kita ni tak kena. Kadang-kadang umur dah 50, 60, nak leka lagi dengan motor besar. Terdaya tuan? Saya tengok sendiri di highway. Grup, ingatkan grup 30s, 40s, tak, 60s. Bawa motor besar, nak cagak pun tak terdaya tuan-tuan. Nak standkan motor tu tak terdaya. Panggil pula mak rempit yang ramai tu. Mak rempit motor kecil semua. Pasal apa? EPF tak dapat lagi, pencen tak dapat lagi. Allah tuan. Dia kata hidup sekali ustaz, lepas ni tak beli lagi lah. Ya, daripada beli motor besar-besar tu, kan kita baik sedekah dapat motor yang lagi besar di akhirat besok. Allah tuan-tuan, bukan hali tuan. Tak payah start tuan-tuan, tekan aja, berlentum, betul? Tak payah nak meluncur, drone terus di atas. Allah, kadang-kadang tak terfikir, nak fikir bab dunia, tinggallah. Tu berhenti bab tu. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, hijrah daripada dosa menuju pahala. Berhenti bab dosa. Kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, kita sebagai bapa, sebagai datuk, sebagai ayah, sebagai ibu, carilah pahala sebanyak yang mungkin. Dibimbangi kerabat kita, anak cucu cicit kita yang melalui zaman sekarang ni berkurangan ataupun tiada pahala nak support kita besok. Kita sekarang cari pahala sebanyak yang mungkin. Jangan tangguh kesilapan kita, suka menangguh. Bab infak pun tangguh, sayang duit. Nak ke Jumaat, hari Jumaat ni kita dah tahulah hari Jumaat paling hebat. Tak nak infak, sayang. Bila mati, tinggal tak duit? Tinggal. Rumah tinggal, kereta tinggal, isteri yang cantik lagi tinggal. Kena pula isteri muda, tinggal tak? Tinggal. Apa jadi? Kahwin lain juga agak dia. Kahwin tuan-tuan, jangan cakap tak kahwin, akhirnya kahwin. Lepas edah, orang akan pinang, betul? Saya pakai Datuk Ismail Kamu yang cerita tu, memang betul. Mati suami tu, cukup edah, orang pinang dia, habis. Kita tahu seorang lagi orang Bukit Pucung mati, bertemu roh dia. Macam mana orang rumah nikah dah, tak nganga dengan kita. Allah tuan, tu kita ke hulu ke hilir, orang Perak kata. Subuh keluar, maghrib balik, subuh keluar, isyak balik, cari duit, betul? Penuh duit, betul, penuh duit. Tiba-tiba cukup duit kita, banyak duit kita, tiba-tiba cukup pula masa kita untuk pergi. Siapa yang tinggal? Tinggal anak dan isteri. Allah tuan-tuan.
Masa dah duit, sayang-sayang, tak nak sedekah, tak nak infak, akhirnya kita merana di dalam liang lahat. Yang ke berapa? Ya? Yang ke 7. Yang ketujuh, hijrah daripada perbezaan kepada persamaan. Perbezaan umatku adalah rahmat, Nabi kata, bukan laknat. Tu perbezaan kita jangan dibuat. Kita ni sama je. Pangkat, harta tu membezakan. Tak. Bila sujud, semua kening melekat atas lantai. Bila ke Mekah, semua pakai kain putih. Tak ada yang pakai kain ihram warna batik. Tak ada. Kalau ada lah pakai kain ihram, apa jadi tuan? Kena kejar dengan polis Saudi. Betul? Tak ada kerja. Standard sama, putih. Sebab tu pergi Mekah macam orang mati. Pergi Mekah macam orang mati. Pergi Mekah naik kapal terbang. Pergi kubur naik keranda. Kapal terbang macam keranda tak? Macam keranda sebenarnya. Jatuh, mati kita. Tu. Pergi Mekah pakai kain putih. Pergi kubur pun pakai kain putih. Pergi Mekah disoal immigration. Masuk kubur disoal Munkar Nakir. Allah tuan. Pergi Mekah berkumpul di padang Arafah. Besok lepas kubur masuk padang mahsyar kita. Itu sebenarnya. Sebab tu diterangkan dalam Al-Quran Al-Baqarah. Saya tak ingat muka surat berapa, baru ni ditadaburkan. Ada 3-4 muka surat menerangkan preparation sebelum kita ke Mekah. Tapi ramai orang tak tengok. Pergi khusus saja. Pergi khusus, pergi Mekah. Pergi khusus, pergi. Pergi khusus, umrah. Pergi khusus, haji. Itu saja. Balik, orang Perak kata sami. Tu. Ada tak dalam Quran? Ada. 3-4 muka surat diterangkan oleh Ustaz Fazrul dengan Ustaz Tirmizi dan Tirmizi. Cerita preparation nak ke Mekah. Sebab tu tahun ni Allah larang satu dunia ke Mekah. Pasal perangai, adab, akhlak, biadab di depan Kaabah, biadab di depan Raudah, di depan kubur Rasulullah SAW, biadab di Masjid Nabawi. Malu langsung tak ada. Yang jantan nak jadi betina depan Kaabah ambil gambar selfie, dia jantan, dia tukar gambar dia betina. Tak boleh cakap perempuan, betina. Pak, sepatutnya tangkap dia ramai-ramai, sunatkan dia sekali lagi. Betul? Itu cerita dia. Pasal apa? Teruknya dengan Allah Ta'ala. Malu dengan Allah Ta'ala tu tak ada. Sebab tu Allah larang tahun ni, satu pun tak boleh bagi. 8 orang aja pergi. Betul? Kebetulan orang Malaysia di sana. Allah tuan, Allah pilih tu. Pilih 8 orang. Yang kursus punyalah ramai di sini. Betul? Termasuk saya. Yang kursus tu punyalah ramai. Tiba-tiba Allah pilih 8 saja. Nampak? Allah tunjukkan hebatnya. Bukan satu Malaysia, satu dunia tak boleh pergi. Ni jangan main-main di depan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi masjid, apalagi surau. Hijrahlah kita dengan surau, dengan masjid. Hijrah perangai kita. Yang ke berapa dah? Ketujuh. Yang ke-8, hijrah daripada permusuhan kepada persaudaraan. Berhentilah. Dulu bila Nabi hijrah ke Madinah dipanggil muhajirin, betul? Orang muhajirin sampai ke Madinah. Orang di Madinah dipanggil apa? Ada 2 golongan, betul? Seronok tak dia? Seronok, siap menasyid Tolak al-Badrul, betul? Tu. Saya tak pandai nak nasyid. Tapi seronoknya macam nak jumpa saudara yang dah lama tak jumpa. Nak menyambut Rasulullah SAW. Sampai punya dahsyat. Saya dengar tadi Tuan Guru Datuk Ismail Kamu, saya dengar ceramah tadi pasal hijrah. Apa dia kata? Sampai dia boleh offer, isteri dia ramai, orang Banidah tu ramai isteri, dia boleh offer orang muhajirin daripada Mekah tu, ambillah isteri aku ceraikan isteri aku, kau ambillah 1 orang. Kita agak-agak boleh nak hijrah macam tu tuan. Allah tuan. Jangan haraplah kena pula isteri muda, betul? Allah. Tu nampak hebatnya orang Madinah bila zaman Rasulullah SAW tu hijrah. Nampak? Yang ke berapa? Jangan kita ada bab perbezaan, pemusuhan, berhenti. Bab seteru berhenti. Yang ke-9, nak jadi umat yang terhebat zaman ini. Hijrah daripada kebencian kepada kasih sayang. Cukup bab jiran. Kita ada bab jiran dalam kitab ni. Berhentilah musuh, seteru,
kena ada bab kasih sayang. Jangan hukum-hukum terus. Yang terutama saya nak pesan ni, bab generasi sekarang, generasi muda, jangan terus hukum. Dia dah zaman sekarang tuan, zaman handphone, zaman touchscreen. Jangan kita hukum, jangan kita hentak. Sayang balik dengan dia. Betul lah kata Ustaz Somad bila ditanya Dr. Izhar, Ustaz, kalau Ustaz sekarang muda lagi, Ustaz ditawarkan belajar di Al-Azhar, Ustaz nak boleh belajar tak? Apa kata Ustaz Somad? Minta maaf, kemungkinan susah nak belajar. Pasal apa? Cubaan muda-mudi sekarang ni terlampau dahsyat, tak sama dengan kita. Zaman kita dulu zaman lastik, tu zaman lastik. Lastik kat leher. Tu zaman kita. Ya, cari apa? Cari jambu. Zaman saya cari ada lastik, cari pokok jambu, cari lagi jerat burung. Jerat burung jelantik tu. Dapat burung tekukur, dapat burung wak-wak, dapat burung puyuh. Dulu tak payah bela tu kan. Cari. Perangkap pula burung punai, tak payah senapang tuan. Punai tahu dia takkan terbang tinggi, bendata je. Kita letak apa? Net yang tak nampak. Bukan punai je. Dengan burung selindik pun dapat. Burung murai pun dapat. Tu zaman kita. Zaman dia terlampau dahsyat cubaan dia. Sebab tu kena ada bab kasih sayang. Ya, bila kasih sayang ni baru didengar. Yang paling hebat, pastikan Quran dia habis. Ada tak Quran sekarang? Ada. My Quran Time. Tu kira yang tua tak nak lihat, tak nak tengok, tak nak tonton, apa lagi yang muda tuan. Ini kena renung tuan kita. Jangan cari pasal besok. Soalan yang paling hebat, kenal tak kitab aku? Malaikat tanya. Kitab Allah Ta'ala, kenal? Tak sempat ya Allah. Tak ada ke dalam TV? Rasanya ada. Dia orang panggil My Quran Time. Ada tak? Ada. Baca ke apa? Baca, ada tadabbur, ada terjemahan, ada tafsir, ada tilawah, ada taranum, ada tajwid, adab, akhlak, Quran, semua ada. Nota cukup sahabat Quran, betul? Nota complete set muslimat buat. Ya Allah tuan-tuan, malu kita. Lajunya menulis, siap buat diagram dengan dengan highlight sekali. Ada pula yang grup buat PowerPoint terus nak highlightkan poin-poin setiap ayat. Allah tuan-tuan, kalau tak tengok juga tuan-tuan, tak faham juga Al-Quran tuan-tuan, kita nak ke mana sebenarnya tuan-tuan? Cuba fikir, cuba hijrahlah minda kita tuan-tuan, sayangkan Quran. Tu ya. Yang ke 9, yang ke 10, hijrah daripada kebodohan kepada keilmuan. Tuan-tuan beruntung duduk di Selangor memang daripada dulu kuliah non-stop. Yang sedang berlangsung sekarang ni pun lebih pada 100 kuliah. Yang audio kuliah pun dekat 100. Apalagi di Negeri Sembilan, apalagi di wilayah. Penuh dengan zaman ilmu. Sebab tu bila mati kita jahil, apa yang kita nak jawab dengan Allah Ta'ala? Tak boleh pergi masjid, duduk di rumah. Ada tak siaran langsung? Live streaming. YouTube ada, Instagram ada. Sebab tu bila My Quran Time tu, besok kita masih lagi menunda-nunda, ditanya, takkan tak boleh tengok 12? Susah Ustaz, 12.30 tu siang langsung tengah kerja Ustaz. Pukul 5 tengah bawa kereta Ustaz, jam. Pukul 10 ada tak? Ada pukul 10. Kita tengok pukul 10 tu 5 minit lelap tu Ustaz. Apa lagi? Pukul 6 nak keluar balik punch card. Boleh kita jawab? Ada lagi rakaman. Kalau Facebook boleh share, kita boleh rewind balik. YouTube daripada level 1 sampai level sekarang masih lagi boleh ulang. Allah tuan, Instagram, apa lagi macam-macam. Ni tak ada alasan tuan-tuan. Majlis ilmu terlampau hebat, kita tak ada sebab jadi bodoh. Sebab tu kita cari ilmu hijrah kita. Yang ke berapa? 10. 11. Hijrah daripada kemalasan menuju kecergasan. Jangan malas tuan-tuan. Cukup masa bangun malam, apa lagi nak buat lagi? Itulah bekal kita. Cukup masa Quran, cukup masa kita dengan zikrullah. Tu yang ke-11. Nak azan dulu ke nak teruskan? Macam mana Tok Imam? Azan dulu kan nak teruskan? Ada 4 lagi poin. Azan. Terus azan dulu. Sila. Ya. Bismillah.
Allah. Allah. InsyaAllah sikit lagi. Yang ke berapa tadi? 11 ya, hijrah daripada kemalasan menuju kecergasan. Tu, berhenti bab malas. Cukup ya. Yang malas ni bab tidur, betul? Berhenti bab tidur tuan-tuan. Takut kita tak tidur di akhirat. Di kubur tak tidur. Cari jalan. Pastikan yang kritikal ni orang yang pencen, dah tak bekerja. Saya tahulah pasal saya dah pencen awal. Ya. Pencen awal ni maksudnya banyak masa sebenarnya. Tu kata ulama, paling kritikal masa orang yang pencen. Jangan kata pencen banyak masa, tak cukup masa. Ni berhentilah bab-bab yang leka lah kau tu, cukup ya. Tu hijrah, jangan malas. Yang ke-12, hijrah daripada kesombongan menuju ketawadukan, kerendahan ya, bab diri kita ni. Ni jangan sombong ya, bab sombong ni cukup. Tu dah salah tu bab takwa ni, tawaduk. Tak boleh sombong, sama je. Sujud kening yang tinggi ni, sujud atas lantai, lagi rendah daripada punggung. Nak sombong macam mana tuan-tuan kita? Tu kena rendong kita. Ya, tak boleh sombong. Kita mesti balik pada Allah Taala. Tu tawaduk, tawaduk, takwa, tawaduk, qaf qanaah wa wara, ya hakul yakin, ainul yakin. Cukup takwa. Tu syaratnya. Tu formula daripada Ustaz Somad. Saya tatip. Saya share kat tuan-tuan. Yang ke-13, hijrah daripada ketamakan menuju kepada kesederhanaan. Pasal apa? Bila tamak sangat, endingnya tersungkur. Hebat macam mana pun akan tersungkur. Fir'aun sungkur, Namrud tersungkur. Yang Allah tunjukkan sekarang, pasal saya ni bagian seni bina ya, bagian pembangunan. Bila telah tamak sangat buat pembangunan dunia ni, contoh tamak sangat nak buat rumah, akhirnya tersungkur tak? Tersungkur. Pasal sombong, tamak. Bila buat rumah, developer ni, saya cakap straight lah ya, pemaju ni terlampau tamak sangat buat rumah, tak nak fikir masjid, tak nak fikir surau. Dah buat rumah baru tahu hujung surau tu kat hujung bersama dengan oxidation pond. Allah tuan-tuan,
biadabnya. Saya cakap straight je, pasal saya arkitek, saya tahu. Dia tak nak buat, dia marah. Pasal apa? Nak kejarkan unit tu banyak. Kalau boleh tak nak break, tak nak ikut bomber punya requirement. Terrace house 15 unit kena ada break untuk laluan mesin bomber. Tak nak buat. Dia untung satu lagi unit menipu dalam oxidation pond yang kat belakang tu apa, gali trap belakang tu yang kumpulkan najis tu pun kadang-kadang di share antara 2 unit rumah. Sepatutnya satu rumah satu unit, dia share save berapa ribu tu belakang tuan-tuan. Allah tuan-tuan nak cerita melambat-lambat tuan-tuan, biadabnya manusia. Pasal apa? Tak berakal, ada akal tapi biadab dengan Allah Taala. Tak ada integriti dalam seni bina, dalam meniaga ni tak ada. Tamak sangat, akhirnya tak ada siapa nak beli. Berlaku tak sekarang? Tamak berlaku, melampaui batas. Akhirnya surau di mana? Dah duduk baru nak cari tapak surau. Padahal dalam seni bina Islam, surau di tengah, di masjid pun di tengah antara pembangunan. Ada contoh? Ada. Mekah keliling ada hotel, keliling ada rumah, keliling ada. Tu sebenarnya seni bina Islam. Tapi tak nak tanya otai, tak nak tanya orang tua-tua, tak nak tanya orang masjid. Tu kadang-kadang bina masjid pun tak tahu laluan perempuan, laluan lelaki pun hancur tuan-tuan. Tak ada bab adab, tak ada bab akhlak. Dalam seni bina ada adab, ada akhlak sebenarnya. Tu jangan terlampau tamak. Tu hijrah tuan-tuan, balik pada Allah Taala. Yang ke-14, hijrah daripada keburukan menuju kepada kebaikan. Ke-14. Daripada buruk, daripada perangai tak elok, tak senonoh, hijrahlah tuan-tuan. Cukup. Yang lama-lama tu lepaskan, tinggalkan. Akhir sekali hijrah daripada kemarahan menuju kesabaran. Berhentilah bab marah ni. Dah jadi orang masjid, cukup bab marah. Nak naikkan darah tinggi, bukan pasal kambing makan darah tinggi kan. Pasal perangai tu tak berubah, tak nak hijrah. Cukup dah ngaji Quran, dah ada Quran time lagi. Nak marah apa lagi tuan-tuan? Dah ada panduan. Baliklah kepada Allah Taala, bertenang-tenang kata Datuk Ismail Kamus. Hidup ni mesti bertenang. Dia laju cakap tu, bertenang. Bertenang tu apa? Jangan kita nak kelang kabut, nak gelojoh, janganlah. Bertenang, bila tenang hati bertenang, otak pun tenang. Tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis. Bertenang kita, makan pun bertenang. Sebab tu dalam makan pun ada adab. Kita kadang dalam waktu makan tak ada adab. Ada orang ulama pun kadang-kadang tak jaga bab adab. Saya akan cerita bab adab yang diceritakan oleh Tuan Guru Syekh Nuruddin. Adab dengan alim ulama, adab mengaji, adab jadi tuan guru, adab anak murid dengan tuan guru. Apalagi adab ibu dan ayah dengan anak-anak, adab anak dengan ibu dan ayah. Banyak benda-benda nak hijrah tuan-tuan. Yang paling cantik sekarang last kali tadi 15, totalnya sebenarnya hijrahlah pada Al-Quran. Itulah yang Nabi pesan. Cari Quran, bukan cari adakan masa dengan Al-Quran. Jangan kata tak ada masa. Dah dituliskan, ni tak lama lagi hujung bulan ni, Quran time, betul? Quran time, Quran hours, sejam. Janganlah kita tak ada langsung dah ditengok Allah Taala, kita tak ada dengan ayat-ayat Allah Taala. Adakan masa. InsyaAllah takat tukut malam ni sama-sama kita berhijrah. Pasal umur, masa, tahun memang bertambah, dia akan berhijrah. Tapi kita kena ingat kita akan dihijrahkan ke satu tempat lain lagi hebat. Sebab tu persiapan mesti adakan, insya-Allah. Mana yang baik daripada Allah Taala, mana yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah ni surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahya jasadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa wasi' arzaqana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ila khairi qaribna wa anis syarri bina wa fdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala hadika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bi dhanbi faghfir li fana dhunuba illa anta tahassanna bi wa jabaru wa tasanna bi malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir.
A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasriqullah. Bismillahi masyaallah la yasriqu suwayallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.